Kebelakangan ini, amalan ritual kuda kepang semakin mendapat sambutan di kalangan remaja di dalam negara ini. Soalnya, adakah ritual kerasukan sambil menari ini merupakan tarian yang dipimpin oleh para wali di alam gaib, atau ia sebenarnya merupakan permainan rasukan jin ke dalam badan manusia? Video kali ini membahaskan ritual kuda kepang dan amalan mistik di sebaliknya. Kuda kepang turut dikenali sebagai kuda lumping, jarang kepang atau jadhilan. Kuda kepang merupakan satu patung anyaman yang dibentuk seperti seekor kuda tanpa kaki. Ada pandangan yang mengatakan amalan kuda kepang diinspirasikan dari kepahlawan Saidina Ali, sedangkan dakwaan ini tidak memiliki sebarang sandaran sumber yang tepat. Begitu juga dengan mendakwa Wali Songo sebagai pengasas amalan kuda kepang juga tidak memiliki dakwaan yang berasas. Walau bagaimanapun tidak dinafikan bahawa pengaruh amalan ini bermula dari tanah Jawa buat sekian lamanya. Dalam amalan tarian ini, setiap kumpulan tarian kuda kepang kebiasaannya mempunyai seorang pawang yang memainkan peranan penting dan salah seorang daripada mereka bertindak sebagai ketua kumpulan yang ditugaskan untuk mengendalikan tali pecut. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kuda kepang dikuasai oleh sejenis kuasa gaib. Pada peringkat permulaan persembahan tarian kuda kepang, jampi mantra dan upacara pemujaan roh perlu dilakukan untuk memanggil semangat atau jin dan memohon restu kepadanya agar persembahan yang bakal dilaksanakan berjalan lancar. Ketika upacara pembukaan gelanggang, bomoh atau pawang adalah bertanggungjawab untuk menyediakan beberapa bentuk sajian pemujaan. Sajian tersebut disediakan untuk makanan makhluk halus atau makhluk gaib yang akan meresap ke dalam badan para penari yang sedang dirasuk. Pawang tersebut adalah bertanggungjawab menghasilkan para penari yang menunjukkan aksi luar biasa ketika menari. Sehubungan dengan itu, dipercayai bahawa dengan memberi makan kepada makhluk halus, semangat dan roh yang dipuja dan meresap masuk ke dalam jasad para penari yang bersemangat ketika menari. Pawang turut menyediakan sajian dan makanan untuk penunggu gelanggang tarian kuda kepang tersebut. Antara bahan-bahan yang perlu disediakan adalah sebiji kelapa, secupak beras, 2 sisir pisang masak, kemenyan, kain putih, jarum, seekor ayam putih, padi, telur dan bunga rampai. Selain itu, turut disertakan permainan alatan muzik yang merupakan elemen penting dalam upacara tarian kuda kepang. Alunan muzik tersebut membantu para penari kuda kepang dirasuk jin dan dalam keadaan separa sedar. Penari yang kerasukan mampu melakukan perbuatan yang luar biasa seperti memakan bunga, mengupas kelapa dengan mulut, berlari dengan liarnya, memamah kaca dan sebagainya. Selain itu, para penari tarian kuda kepang tersebut perlu menuntut ilmu batin dan perlu menjalani pertapaan dan berpuasa. Amalan kebatinan serta upacara memuja ruh dan persembahan tarian kuda kepang turut melibatkan jampi dan mentera. Jampi, mentera dan serapah yang mengandungi kata-kata seruan terhadap nama-nama jin, dewa-dewa dan berhala yang dituturkan ketika memuja semangat. Kata-kata seruan tersebut turut diselitkan dengan kalimah Allah, nama malaikat, nama Nabi, nama para khalifah dan sahabat Nabi dan nama-nama yang diambil daripada bahasa Arab. Kalimah tersebut kemudiannya dianggap sebagai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik, start. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 18 Februari 2009 telah membincangkan mengenai hukum permainan kuda kepang di Negeri Johor. Permainan kuda kepang sama ada tarian biasa atau drama tari atau tarian gelanggang adalah haram kerana ia bercanggah dengan akidah, syariah dan akhlak Islamiah. Semua umat Islam dilarang dan ditegah daripada melibatkan diri dengan permainan kuda kepang. Mereka yang bergiat dalam permainan kuda kepang hendaklah berhenti serta-merta dan bertaubat dengan taubat nasuha. Ritual kuda kepang adalah merupakan amalan yang jelas meminta pertolongan dengan jin dan menjemput mereka untuk merasuk para penari tersebut. Ingatlah kita kepada firman Allah yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Surah Al-Jin ayat ke-6.